Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu lagi dalam PDPR Sejarah tahun 4 SK bersama dengan Cikgu Sabaria. Pada hari ini kita akan sambung bahagian kedua, Unit 1 mengenali sejarah, tajuk Kaedah Penyelidikan Sejarah. Baiklah murid-murid, apa yang kita akan pelajari pada hari ini iaitu 1.1.3 menjelaskan kaedah penyelidikan sejarah. 1.1.7 menjelaskan kepentingan mengambil iktibar daripada peristiwa lalu. Ya, murid-murid, seterusnya mari kita lihat subtopik yang pertama iaitu penyelidikan sejarah. Secara umumnya, kaedah penyelidikan sejarah terbahagi kepada 3. Yang pertama ialah arkeologi, yang kedua lisan, yang ketiga bertulis. Seterusnya, mari kita lihat kaedah arkeologi. Melalui proses mendapat maklumat daripada bahan tinggalan sejarah. Selain itu, dilakukan melalui proses cari gali, ekskavasi. Baiklah murid-murid, di sini cikgu sediakan contoh daripada kaedah arkeologi, iaitu antara penemuan di tapak seperti fosil, tembikar, barangan logam dan kulit siput. Ini adalah contoh daripada kaedah arkeologi. Baiklah murid-murid, di sini cikgu ada sertakan juga contoh dari kaedah arkeologi, iaitu penemuan rangka perak man di Lenggong Perak. Contoh rangka manusia zaman purba. Kedua, aktiviti cari gali artifak 14,000 tahun dahulu di Gua Pelangi, Jelebu. Baiklah murid-murid, seterusnya dalam kaedah arkeologi juga ada arkeologi maritim ataupun bawah air. Contohnya, proses mendapatkan maklumat tinggalan kebudayaan manusia yang terdapat di dasar laut, sungai atau tasik. Contohnya, tapak kapal karam, struktur purba, dan yang ketiga artifak. Di sini cikgu sertakan bukti penemuan di kawasan
dasar laut. Ya, murid-murid, seterusnya mari kita lihat kaedah yang kedua pula, iaitu kaedah lisan. Iaitu proses mendapat maklumat melalui kaedah temu bual. Individu yang ditemu bual dikenali sebagai orang sumber. Ya, murid-murid. Murid-murid tahu tak siapakah yang layak dijadikan orang sumber? Iaitu orang yang terlibat dalam peristiwa sejarah. Kedua, melihat. Yang ketiga, mendengar peristiwa sejarah daripada orang lain. Di sini cikgu sertakan contoh kaedah temu bual dengan orang yang terlibat dengan peristiwa sejarah. Ya, murid-murid, seterusnya mari kita lihat langkah melaksanakan kaedah lisan. Ada 3 langkah. Yang pertama, mengenal pasti orang sumber. Selain itu, perlu menyediakan soalan berdasarkan tajuk kajian. Yang kedua, menemu bual dan merakamkan perbualan. Di sini cikgu sertakan gambar ketika seorang ditemu bual. Yang ketiga, menyalin rakaman. Selain itu, menyimpan data perbualan. Dan akhir sekali, membuat penulisan. Seterusnya, mari kita lihat pula yang ketiga, kaedah bertulis, di mana proses mendapatkan maklumat daripada tulisan dan lakaran. Dari mana kita boleh mendapatkan sumber bertulis? Yang pertama, di dinding gua. 2, kayu. 3, batu. 4, bahan bercetak. Baiklah murid-murid, di sini cikgu sertakan contoh kaedah bertulis yang boleh didapati di dinding gua. Di sini contoh lukisan zaman purbakala. Selain itu, cikgu juga sertakan gambar kaedah bertulis pada batu. Ini adalah contoh batu bersurat di Terengganu yang menggunakan kaedah bertulis tulisan Jawi. Seterusnya, mari kita lihat pula langkah melaksanakan kaedah bertulis. Yang pertama, mengenal pasti sumber sejarah yang tepat. Yang kedua, kumpulkan sumber sejarah. Yang ketiga, tafsir maklumat dalam sumber. Dan yang keempat, membuat penulisan. Baiklah murid-murid, daripada perbincangan kita tadi, kesimpulannya, pengkaji boleh memilih mana-mana kaedah yang sesuai untuk mengkaji peristiwa sejarah. Selain itu, kaedah yang terdapat dalam penyelidikan sejarah memberikan ruang untuk pengkaji menghasilkan penulisan yang berkualiti. Baiklah murid-murid, seterusnya dalam aktiviti yang kedua, murid-murid dikehendaki menyatakan
kepentingan mengambil iktibar daripada peristiwa lalu. Ada 4. Yang pertama ialah kesan kepada diri, iaitu dapat membentuk jati diri. Contohnya, cintakan kepada negara. Yang kedua, dapat memberi iktibar kepada masyarakat supaya bersatu walaupun hidup dalam pelbagai kaum. Yang ketiga, dapat mengekalkan negara yang berdaulat, bebas daripada penjajahan. Dan yang keempat, memberi iktibar kepada global ataupun dunia aman tanpa peperangan. Semoga perkongsian ini dapat memberikan manfaat kepada semua murid. Terima kasih kerana subscribe channel Jari Jemari Alia. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.